Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu lailata usriya bi Ibrahim alaihi salam wa Musa alaihi salam wa Isa alaihi salam yatadzakaru amras sa'ah," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, pada malam aku di Isra dan di Mi'rajkan, aku bertemu dengan baginda Ibrahim alaihissalam. Aku juga bertemu dengan baginda Musa alaihissalam dan baginda alaihissalam. Begitu juga barisan para nabi, para rasul. Kesemua nabi-nabi, rasul-rasul dihimpun sama di dalam Al-Masjidul Aqsa, menunggu ketibaanku, menunggu keberangkatan tiba junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berlepas pergi dari Al-Masjidul Haram Mekah ke Al-Masjidul Aqsa Palestin. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui baginda Ibrahim, baginda Musa, baginda Isa alaihimussalam dan sekalian barisan para nabi-nabi dan para rasul. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan lagi hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat mendengar perbicaraan di kalangan para nabi, para rasul, sementara menunggu ketibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barisan nabi-nabi, rasul-rasul ambil peluang. Jarang mereka dapat berhimpun sama. Inilah masanya barisan para nabi, para rasul dihimpun sama di Al-Masjidul Aqsa. Apabila nabi-nabi, rasul-rasul berhimpun sama, apa yang mereka bincangkan? Allowance? Tidak.
yang mereka itu barisan para nabi, para rasul bicarakan sesama mereka berhubung tentang hal ehwal hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, dan bila diramalkan berlakunya hari kiamat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, oleh kerana dari kalangan barisan para nabi, para rasul, nabi rasul yang lebih kanan, ini bukan menteri kanan, yakni nabi rasul yang Allah berikan ulul azmi, baginda Ibrahim alaihissalam. Maka nabi-nabi, rasul-rasul bertanya dengan baginda Ibrahim alaihissalam tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, huru hara hari kiamat. Bila? Bukan bila nak terima vaksin. Saya dah daftar bulan lalu. Yang jelas Perdana Menteri dah 2 kali dapat vaksin. Maka bila diramalkan hari kiamat, baginda Ibrahim alaihissalam menjawab, la ilma li biha, aku tiada maklumat tentang tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar hari kiamat, huru hara hari kiamat, dan aku tiada maklumat bila dijangkakan, diramalkan berlakunya hari kiamat. Oleh kerana baginda Ibrahim alaihissalam dah menjawab sedemikian, maka siapa lagi yang akan memberi jawapan kalau tidak nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah berikan ulul azmi? Baginda Musa alaihissalam diajukan persoalan yang sama. Lalu baginda Musa alaihissalam memberi jawapan, la ilma li biha, aku pun tiada maklumat tentang tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat, huru hara hari kiamat, begitu juga ramalan, jangkaan berlakunya hari kiamat. Siapa lagi yang nak bagi jawapan? Maka barisan para nabi, para rasul mengajukan persoalan yang sama kepada baginda Isa alaihissalam. Baginda Isa alaihissalam memberi jawapan yang sama, la ilma li biha, aku pun tiada maklumat berhubung tentang bilakah dijangkakan berlakunya hari kiamat, huru hara hari kiamat. Pun begitu, baginda Isa alaihissalam membuat perakuan, uhida ilayya rabbi anna dajjala kharijun, Tuhanku berjanji kepadaku bahawasanya Dajjal akan keluar, memporak-perandakan muka bumi, menghuru harakan muka bumi. Maka terkejut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hasil daripada perbicaraan di kalangan nabi-nabi, bukannya tukar menteri besar Johor, bukan, tapi hasil perbincangan para nabi, para rasul. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat maklumat penting bahawa umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mangsa kezaliman Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi penghormatan mengimami salat di kalangan barisan para nabi, para
Rasul. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Rasulullah meneruskan perjalanan Al-Mi'raj bersama dengan baginda Jibril alaihissalam dari Al-Masjidul Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dan terlebih dahulu merentasi As-Sama'ud Dunya, langit dunia yang manusia tak mampu menghitung keluasannya. Langit dunia pun manusia tak lepas, apatah lagi nak cerita Sidratul Muntaha yang Allah firmankan pada ayat 5 Suratul Mulk, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Ketika merentasi langit dunia, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah terkejut. Ra'aitu lailata usriyabi dajjalan wa kadzaban. Pada malam aku di Isra' dan di Mi'rajkan, yakni ketika merentasi As-Sama'ud Dunya, langit dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tokoh, bukan tokoh Ma'al Hijrah, tokoh Dajjal seorang demi seorang, seorang demi seorang. Wah, maka Dajjal tu bukan seorang. Siapa Dajjal tu? Yang jelas Dajjal itu bukan Superman, bukan Ultraman, bukan Batman, dan bukan Spiderman, dan bukan Cicakman. Dan Dajjal itu bukannya jenis jin, bukan kuntilanak, polong, bukan. Dajjal tu wong Jawa ngomong wong. Dajjal itu adalah manusia. Manusia kafir. Maka wagiman, wagiran, wagimin, wagino, dia bukan kategori Dajjal. Dajjal tu mesti kafir. Dajjal yang terakhir buta sebelah mata, malah tercatat di dahinya kafir. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perjalanan agung, mukjizat agung Al-Isra' wal Mi'raj, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak membicarakan kepada para sahabat berhubung tentang Dajjal. Jadi Rasulullah tak bicarakan tentang peruntukan BRIM. Sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicarakan soal Dajjal. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perakukan pada ayat 60 surah Al-Isra'. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Artinya, tidaklah kami jadikan apa yang kami telah perlihatkan kepada dikau wahai Muhammad pada malam dikau di Isra' dan di Mi'rajkan itu, melainkan ianya adalah fitnah untuk umat manusia. Maka perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj itu bukan perjalanan jalan-jalan cari makan, habiskan peruntukan kerajaan. Bukan. Tapi perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj itu merupakan, in English language you call what? Study case. Rasulullah mempelajari
apakah fitnah, kerosakan yang bakal menimpa umatnya, umat akhir zaman. Wah. Ini bukan jalan-jalan cari makan, gemukkan perut sendiri, cari projek, tak ada. Rupanya perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj itu Rasulullah melihat fitnah. Bahasa Arab menyebut fitnah, bahasa Melayu maknanya kerosakan. Kerosakan yang bakal menimpa umatnya, umat akhir zaman. Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ad-Dardir wafat pada tahun 1201 Hijrah, dah wafat 200 tahun yang lalu. Dalam penulisannya, tokoh ulama tersohor Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ad-Dardir menyatakan, pada malam Rasulullah SAW di Isra' dan di Mi'rajkan, Rasulullah melihat 16 case and scandal. Orang putih sebut begitu. Rasulullah SAW melihat 16 kes, 16 skandal, 16 fitnah, 16 kerosakan, 16 bentuk kerosakan yang bakal menimpa umat akhir zaman. Dan daripada 16 kerosakan itu, kerosakan yang paling Rasulullah bimbangi kerosakan angkara Dajjal. Kerosakan angkara Dajjal. Dajjal ni orang kafir yang zalim, porak perandakan muka bumi, huru harakan muka bumi. Umat Islam menjadi mangsa kezaliman Dajjal, umat Islam menjadi mangsa pembunuhan Dajjal. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya, Rasulullah melihat tokoh-tokoh Dajjal. Dajjal bukan seorang. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakhruja 30 dajjalan wa kadzaban. Takkan berlaku hari kiamat hinggalah muka bumi ini diporak-perandakan seramai 30 orang dajjal. 30 orang dajjal, 30 kafir yang akan memporak-perandakan, menghuru harakan. Orang utara kata haru biru dibuatnya. Orang Kelantan ayat Dajjal aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 30 orang Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis darjatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakhruja 70 dajjalan wa kadzaban. Takkan berlaku hari kiamat hinggalah muka bumi ini diporak-perandakan seramai 70 orang dajjal. Lagi ramai. Maka kesimpulannya, kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, Dajjal ni tak kurang 30, tak lebih 70. Yang mudah. Tak kurang daripada 30 orang, tak lebih daripada 70 orang. Baik. Tak kurang 30, tak lebih 70. Hebat sangat ke Dajjal. Ya Allah, dia porak-perandakan all over the world. Sekudai baru, sekudai lama, antara sekudai baru dan lama, maupun Hotel Good Hope namanya.
Habis semua diporak-peranda. Pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Tanah haram Madinah dipagari oleh malaikat. Wah. Tanah haram Madinah dipagari oleh barisan para malaikat. Setiap lubang, setiap ruang, setiap rongga yang melingkungi tanah haram Madinah, ada malaikat yang ditugaskan menjaganya. Wah. Taman Skudai Baru lolos saja. Tak payah cerita apa. Nyamuk Aedes pun masuk. Hebat. Itu keistimewaan tanah haram Madinah. Tanah haram Madinah dipagari oleh barisan para malaikat. Ruang, rongga, lubang yang melingkungi tanah haram Madinah itu ada malaikat yang menjaganya. Dan Rasulullah menyatakan lagi, sama sekali penyakit-penyakit yang mengaibkan, iaitu ta'un, sopak, kusta, gila, tak boleh memasuki tanah haram Madinah. Sopak, kusta, gila tak boleh memasuki tanah haram Madinah. Begitu juga Dajjal tak mampu meloloskan diri ke tanah haram Madinah. Yang lain dia boleh masuk. Wah. Taman Skudai Baru jangan ceritalah. Dia boleh datang buat lawatan pula. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Tanah haram Madinah sahaja Dajjal tak boleh memasukinya. Bilangan Dajjal tak kurang 30, tak lebih 70. Bila Dajjal melapor diri. Wah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ba'di wafati fasayarah tilafan katsira. Selepas kewafatan aku, berlakunya pergaduhan, pertelingkahan, permusuhan, pembunuhan, peperangan di kalangan umat manusia. Angkara siapa? Dajjal. Dajjal yang mengaturkan 3-4-3-4-4-2. Itu macam main bola pula. Dajjal yang mengaturkan bila perang. Kenapa dia ni pendusta? Dajjalan wa kadzaban wal-i'yazu billah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Wafat sahaja baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal yang pertama melapor diri di muka bumi. Kini 1442 Hijrah. Berarti Rasulullah telah wafat 1432 tahun. Dah 1432 tahun. Maka fikirkan dah macam Farid apa tu, dah arwah dah dia baca. Fikirkan. Sekarang ni dah Dajjal ke berapa? Rasulullah wafat sahaja Dajjal yang pertama melapor diri. Rasulullah dah wafat 1432 tahun.
Pelajar sekolah, dia ada kerja sekolah. Maka ahli jamaah masjid, Taman Seri Skudai, saya bagi kerja masjid. Tuan-tuan balik, mana-mana yang masih hisap rokok Winston lagi, lepas hisap rokok tu, mikir sekejap, Dajjal keberapa sekarang ni? Kalau tuan-tuan tanya dengan saya, Ustaz, Dajjal keberapa? Jawapan saya, aku tak dibayar gaji menjelaskan hal itu. Yalah, aku ni pun makan gaji dengan kerajaan negeri Johor kan. Jadi cakap lebih nanti aku ke dalam. Cakap musik-musik gini pun dibekukan. Apa kan daya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Bila Dajjal ni menonjolkan dirinya, bila dia menonjolkan dirinya menjadi hero, wahal dia kadzab, pembohong, tapi orang akan kata dia tu hero. Wahal Rasulullah sebut dajjalan wa kadzaban, dia pembohong, pengencing. Yang paling kita takuti dia most operandi dia menganiayai, menzalimi orang Islam, dan matlamat dia bunuh seberapa ramai umat Islam. Wal-'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, lazimnya Dajjal akan memunculkan dirinya sebagai hero walhal dia pendusta. Apabila umat Islam dirundung malang dengan musibah yang bertimpa-timpa, musibah yang bertimpa-timpa. Apa makna musibah yang bertimpa-timpa? Wah, kita kena hormati orang Melayu. Saya orang Melayu, boleh cakap Jawa sikit-sikit. Kita hormati orang Melayu. Kenapa orang Melayu tak nak cakap banyak? Nanti berdosa. Orang Melayu dia cakap beberapa patah. Namanya pepatah Melayu. Sudah jatuh ditimpa tangga. Wah, ni. Apabila umat Islam dah jatuh ditimpa tangga, waktu tu Dajjal keluar. Dengan pelbagai pendustaannya. Wal-'iyazubillah. Fakta sejarah. Ini cerita sejarah. Tuan-tuan jangan takut. Kita pun tak ada apa-apa peperiksaan. Tak ada. Cuma kita dengar je lah. Kan? Adalah pengisian. Jadilah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pada tahun 398 Hijrah, 398 Hijrah, ni nak cerita 1100 tahun yang lalu. 398 Hijrah, bumi Khurasan terletak di utara Iran. Allah timpakan kemarau. Wal-'iyazubillah. Di bawah kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Kerajaan Islam Bani Abbasiyah, dia memang target dia bukan Eropah. Target kerajaan Islam Bani Abbasiyah nak meluaskan kuasa. Luaskan kuasamu, bukan JDT. Kerajaan Islam Bani Abbasiyah memang bercita-cita nak menakluki bumi Khurasan.
bumi yang subur, pertanian, ternakan. Kerana bumi Khurasan ini ada dua sungai, sungai Jaihun, sungai Sayhun yang mengalir ke laut Kaspia. Kini bumi Khurasan ada 4 negara yang kaya: Kazakhstan, Turkmenistan, dan Ramli sebut Gostan. Terletak di utara Iran, kaya dengan sumber asli galian, bumi Khurasan. Selama ni kerajaan Islam Bani Abbasiyah, hasil dia datang daripada bumi Khurasan. Allah uji bumi Khurasan kemarau. Oh no, ucap orang putih pula. Bumi Khurasan kemarau, maka tak ada hasil. 398 Hijrah. Setahun kemudian 399 Hijrah, bumi Khurasan krisis makanan. Setahun lagi lebih menakutkan bumi Khurasan pada tahun 400 Hijrah, kebuluran. Belum pernah dalam sejarah bumi yang subur kebuluran. 398 Hijrah kemarau, 399 Hijrah krisis makanan, 400 Hijrah kebuluran. 401 Hijrah sudah jatuh ditimpa tangga. Allah timpakan pula wabak penyakit. Ya Allah, Masya Allah, wabak penyakit menimpa bumi Khurasan selama 2 tahun. 401 Hijrah, 402 Hijrah. Maka 5 tahun straight, 398, 399, 400 Hijrah, 401 Hijrah, 402 Hijrah. 5 tahun cukup. Tukar Menteri Besar, lantik Haji Hanafiah. Contoh, janganlah marah. Nak mudah, kalau tidak kan dengar kuliahnya asyik ngantuk aja. Kalau bagi contoh macam ini, tukar Menteri Besar. Maka tuan-tuan, 403 Hijrah, dunia Islam kehilangan sumber kekayaan. Habis. Kerajaan Islam Bani Abbasiyah merudum. Waktu inilah munculnya Dajjal. Munculnya antara tokoh Richard the Lionheart, made in England, Scotland, Ireland, tidak Woodland, Singapore. Maka mesyuarat tergempar pemimpin-pemimpin kanan Eropah, Great Britain, France, Spain, Portugal, Italy, Hungary. Mereka berkumpul atas nama Kristian. Mereka kempen perang salib kedua. Misi merampas semula Baitul Maqdis. Baitul Maqdis jatuh ke tangan Islam pada tahun 16 Hijrah, ketika Sayyidina Umar ibn Al-Khattab menjadi khalifah. 16 Hijrah. Pun begitu, 400 tahun kemudian, iaitu tahun 488 Hijrah, Baitul Maqdis dirampas mula oleh Kristian melalui perang salib kedua. Itu sejarah. Saya nak nyatakan di sini, ketika umat Islam dirundung malang, kerajaan Islam Bani Abbasiyah ketika itu tiada sumber untuk
pertahanan ketenteraan. Sumber dah tak ada. Ya, nak harapkan cukai pintu zaman tu mana ada lagi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, tak lagi. Jadi tak ada hasil. Mengharapkan hasil daripada bumi Khurasan. Jadi bayangkan, mampu ke nak bertahan? Perang salib kedua bermula. Sedikit demi sedikit ditawan. Cukup 80 tahun, dia dapat rampas mula Baitul Maqdis. Kenapa saya kata Dajjal? Menakutkan. Baitul Maqdis banjir dengan darah. 350,000 umat Islam dibunuh oleh tentera Kristian perang salib. Memang tak ada peri kemanusiaan. Bunuh umat Islam yang dah angkat tangan surrender pun no way, bunuh. Tapi mereka terkejut apabila bunuh orang Islam, darah mengalir sehingga banjir. Tetapi apabila orang Kristian kena bunuh, darah beku. Kena tikam, orang Kristian mati, darah tak mengalir, darah beku. Mereka dapat beza, mana satu darah umat Islam, mana satu darah Kristian. Perang salib kedua. Dia bunuh 350,000 umat Islam. Tuan-tuan, ramainya. 350,000 umat Islam satu bandaraya ni. Bunuh semua, banjir darah. Ya, setiap orang Islam yang dibunuh, darahnya memancut keluar dan mengalir. Banjir. Setahun Baitul Maqdis hanyut busuk. Sehingga kan tentera salib keluar daripada Baitul Maqdis, tak tahan busuknya Baitul Maqdis kerana darah bertakung. Darah umat Islam ni mulia, tuan-tuan. Cair. Darah Kristian tu dia beku. Dajjal itu in English language you call what? For example. Satu, Dajjal. Nak cukupkan 30 Dajjal, tak sempat, nak isyak dah. 200 tahun kemudian, 633 Hijrah, bumi Iraq, bumi Syam, Syria, Jordan, Palestin, bumi Mesir, 3 bumi ni Allah timpakan wabak penyakit. Wal-i'yazubillah. Tahun 633 Hijrah. Selama 2 tahun, 633 Hijrah, 634 Hijrah, 2 tahun habis 60,000 nyawa umat Islam terkorban. COVID-19 baru 1,200. Alah, janganlah risau sangat. 633 Hijrah, 634 Hijrah, 60,000 nyawa umat Islam terkorban wabak penyakit melanda bumi Iraq, bumi Syam, bumi Mesir. Sudah jatuh ditimpa tangga. Setelah 2 tahun wabak, 635 kemarau. Sungai Furat hampir kering, Sungai Nil hampir kering. Wal-i'yazubillah. 636 krisis makanan, 637 kebuluran, 10,000 nyawa umat Islam terkorban. Kalau campur dah 70,000. Ngeri, tuan-tuan. 638 Hijrah, Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, tidak, Shah Rukh Khan menyerang Baghdad,
bunuh 480,000 nyawa umat Islam. Lagi ramai dia bunuh. Mongolia lagi dahsyat. Dia bunuh 480,000 nyawa umat Islam. Baghdad banjir dengan darah. Menakutkan. Itu example yang kedua. Dajjal pertama dah nyatakan, Dajjal kedua dah jelas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 1918 coronavirus menyerang Eropah. 1918 sampai ke bumi Turki. Wabak penyakit 1918 Masihi. 2 tahun 1918 1920 kemarau Eropah sampai ke Turki. 1921 krisis makanan. 1922 kebuluran. 1923 wah, in English language you call that wah, perang dunia pertama. 1926 tombang kerajaan Islam Bani Osmania, habis. Itu Dajjal juga. Siapa Dajjalnya sendiri jawablah. Yang penting Dajjal, tengok, dia tombangkan kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Dia tombangkan kerajaan Islam Bani Osmania. Habis tombang. Kini 1441 Hijrah, wabak. 1442 Hijrah, sekarang wabak. InsyaAllah 1433 Hijrah selesailah. Kita sambut Ma'al Hijrah nanti 1433 Hijrah. Bulan berapa? Bulan 8 insya-Allah lah. Sukma pun dah boleh mula. Jadi sambutan Ma'al Hijrah, tak tahulah siapa yang dapat tokoh Ma'al Hijrah, insya-Allah. Cukup 2 tahun tu selesailah coronavirus ni, insya-Allah. Tapi kita mula lihat hujan dah tak menentu. Sekudai pun sesekali dia hujan. Kemarau, krisis makanan, telur ayam pun susah nak dapat sekarang. Jangan-jangan kebuluran. Kalau ini berlaku, Dajjal keluar. Ingatkan hari itu Trump tidak, tapi macam Joe Biden pula. Astagfirullahaladzim. Kerana kita dapati bahawa Joe Biden bersedia untuk untuk perang. Takut tuan-tuan. Dia dah pakat dengan Jepun, Jepun dah setuju ni. Kenapa kalau perang nanti yang kena bunuh bukan Shaw Michael, yang kena bunuh Tugiman, Tugiran, Tugimin, Tugirin. Orang Islam yang menjadi mangsa. Mangsa keadaannya orang Islam. Sekarang ni bapa presiden dah berusaha tanam kentang. Tuan-tuan baca surat khabar Indonesia. Bapa presiden tanam kentang, tanam gandum, tanam padi huma. Indon dah mula. Habis Malaysia tanam apa? Tanam vaksin dulu baru nak tanam. Orang lain dah lama tanam. Lama-lama kuliah lagi orang marah aku, tahu. Dahlah, salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.